Dan memulakan niaga awal itu jam ini sudah pasti kita memberikan tumpuan kepada aspek ekonomi. Data-data yang dikeluarkan Dawson sejak minggu lepas yang membawakan pakar ekonomi MIDF Research Abdul Muiz Mor Halim yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Muiz, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Pertama sekali, saya nak melihat kepada data inflasi terlebih dahulu. Kalau kita melihat data inflasi yang dikeluarkan oleh Dawson Jumaat lepas sebenarnya menunjukkan harga CPI contohnya meningkat dengan lebih sederhana dalam bulan Julai iaitu pada kadar 2% berbanding 2.4% pada bulan sebelumnya. Begitu juga jika kita lihat dengan pergerakan harga pengeluar PPI sendiri, data bulan Julai yang dikeluarkan hari Isnin yang lepas menunjukkan harga yang dibayar oleh pengeluar tempatan mencatatkan penurunan 6 bulan berturut-turut iaitu sebanyak ataupun pada kadar deflasi sebanyak negatif 2.3% bagi bulan Julai. Mungkin adakah Muiz menjangkakan tekanan inflasi akan terus perlahan dan apa kesannya kepada perbelanjaan pengguna? Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat MIDF sebelum ini juga melihat ataupun firma-firma lain juga melihat separuh kedua ini akan sedikit mencabar untuk inflasi kita. Bagaimana Muiz? Okey, kalau kita lihat dari segi penyederhanaan ataupun betul peningkatan inflasi lebih sederhana ini adalah dalam jagaan. Kerana kita dapati memang ianya berkait rapat dengan peningkatan harga makanan termasuk juga barang bukan makanan yang mencatatkan peningkatan yang lebih perlahan. Berkait rapat dengan tindakan Bank Pusat untuk menaikkan atau mengetatkan dasar monetary dan termasuk juga kita dapati sebenarnya terdapat penambahbaikan dari segi sudut penawaran ataupun supply condition. Yang mana mungkin ini menjelaskan kenapa kita lihat dari segi harga pengeluar ataupun kos pengeluaran telah menunjukkan penurunan sebanyak 6 bulan berturut-turut. Cuma saya kira di dalam negara kita dari segi kefahaman orang ramai mungkin kita perlu memberi penjelasan lebih kerana inflasi yang rendah ini bukan bermakna harga menurun tetapi kenaikan pada paras lebih perlahan. Mungkin kita dapati terdapat kebimbangan tentang kos hidup dan sebab itu juga kami sebenarnya masih agak bimbang melihat kepada peningkatan harga makanan kerana kita dapati kos barang makanan termasuk juga untuk feedstock iaitu untuk ternakan masih menunjukkan peningkatan. Tapi bagi saya apabila kita lihat inflasi lebih perlahan ini kita menjangkakan terdapat kesan positif kerana kita masih dapati perbelanjaan runcit masih kekal positif walaupun mungkin dari segi pertumbuhannya dilihat lebih perlahan berbanding bulan sebelumnya. Muiz, bagaimana kita melihat kalau kita menyebut juga dan menyentuh tentang perbelanjaan pengguna sebagai contoh, kalau kita melihat data KDNK bagi suku kedua 2023, dia menunjukkan pertumbuhan yang lebih perlahan iaitu perbelanjaan swasta sebagai contoh sebanyak 4.3%, lebih perlahan berbanding dengan pertumbuhan 5.9% pada suku sebelumnya. Adakah ini punca utama kepada pertumbuhan KDNK yang lebih rendah dari jangkaan dan apa mungkin unjuran Muiz sendiri, MIDF sendiri mengenai KDNK keseluruhan? Adakah kita akan melihat pertumbuhan yang sederhana ataupun pertumbuhan yang sederhana ini akan berterusan dalam tempoh suku ketiga, suku keempat untuk tahun ini? Melihat kepada trend indeks pelopor ataupun leading index, kita dapati mungkin pertumbuhan ataupun momentum yang lebih sederhana ini dijangkakan kekal pada suku ketiga dan suku keempat. Dan bila kita lihat dari segi pertumbuhan KDNK, walaupun sebelum ini kami jangka pertumbuhan yang lebih perlahan daripada 4%, namun data rasmi menunjukkan KDNK berkembang lebih rendah pada paras 2.9%. Ini adalah lebih rendah daripada jangkaan pasaran dan antara punca utama seperti yang Najib nyatakan tadi, kita dapati pertumbuhan yang lebih perlahan dari segi perbelanjaan pengguna. Namun apa yang lebih jelas pada kami ialah kelembapan dari segi perdagangan barangan kerana kejatuhan ekspor benar bagi barang dagangan barang-barang iaitu hampir 15% adalah lebih teruk daripada apa yang kami jangkaan awal kami dan saya jangka sekiranya kelembapan sektor luar ini berterusan ini menjelaskan kenapa kita menjangkakan kelembapan ataupun pertumbuhan lebih sederhana mungkin akan berterusan bagi separuh kedua tahun ini. Muiz, bagaimana pula kalau kita ataupun bacaan Muiz sendiri mengenai data yang dikeluarkan Dawson pada Rabu yang menunjukkan sektor perkilangan mungkin hanya menggunakan kapasitinya sekitar 78.2% pada suku kedua 2023 berbanding dengan
79.8% pada suku sebelumnya. Dan saya kira ini mungkin adalah bacaan yang terendah dalam tempoh 5 suku kalau tidak silap saya. Itu sebanyak pada ketika itu, dan juga adakah kelemahan sektor perkilangan tersebut juga menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara bergerak ke hadapan juga? Ya, seperti yang saya nyatakan tadi, kelembapan perdagangan luar ini menjadi punca utama kepada kelemahan sektor perkilangan, bukan sahaja di Malaysia tetapi kita lihat ini adalah trend global. Dalam kalau kita lihat dari segi pandangan ataupun data yang dikeluarkan oleh survey PMI, kita masih dapati sebenarnya aktiviti global manufacturing ataupun pembuatan di peringkat terbangsa ini masih dikira lemah kerana paras PMI itu berada pada bawah daripada bacaan 50, iaitu menunjukkan penguncupan aktiviti. Dan kita seperti saya katakan tadi, terdapat kebimbangan sekiranya kelembapan yang lebih teruk bagi sektor luar ini mungkin akan terus memberi kesan kepada aktiviti perkilangan. Namun bila kita lihat dari segi pandangan, terdapat juga satu data positif ataupun pandangan positif yang menyangka kitaran bagi pasaran E&E global dijangka akan mula memulih pada hujung tahun ini, dan sekiranya pemulihan ini berlaku pada suku keempat, kita mungkin boleh lihat kesan kelembapan permintaan luar ini adalah lebih rendah. Malah kalau kita lihat dari segi data-data PMI dan juga prestasi ekspor beberapa negara Asia Timur, kita dapati terdapat sedikit kestabilan kerana penurunan adalah lebih perlahan, dan jika tanda-tanda positif ini terus berlaku, kita mungkin kita boleh yakin yang keadaan permintaan akan lebih baik pada hujung tahun ini. Kalau kita lihat ada wujud sedikit perbezaan antara pertumbuhan tahun ke tahun, year on year ini yang lebih perlahan pada 42.9%. Namun kalau kita lihat mungkin dari segi pertumbuhan suku ke suku ini, pertumbuhan KDNK negara adalah lebih memberangsangkan dengan peningkatan 1.5% mungkin pada suku kedua 2023. Lebih tinggi lah kalau kita lihat berbanding dengan suku pertama, iaitu lebih kurang kenaikan 0.9%. Bagaimana MUIS mungkin menterjemahkan perbezaan antara tahun ke tahun dan juga suku ke suku ini, dan adakah ini menjadi mungkin asas kenapa MUIS mungkin beranggapan sendiri bahawa pertumbuhan 4% masih boleh dicapai pada tahun ini? Okey, kalau kita lihat dari segi pertumbuhan ni, kebiasaannya memang kita rujuk kepada pertumbuhan secara year on year ataupun tahun ke tahun. Dan bila kita lihat pertumbuhan 2.9% ini bukan sahaja lebih rendah daripada jangkaan pasaran, tetapi ini adalah paling perlahan dalam tempoh 7-10 tahun. Iaitu sejak kita melihat ekonomi negara mula memulih daripada lockdown penuh pada suku keempat tahun 2021. Tapi kita tidak boleh terlalu fokus pada year on year ini kerana kita perlu ingat yang terdapat kesan base effect ataupun kesan rujukan, kerana suku kedua tahun lalu ianya adalah peningkatan luar biasa apabila ekonomi negara dibuka secara sepenuhnya setelah diimpit oleh pandemik COVID-19 sejak dari tahun 2020. Dan oleh sebab itu bila kita lihat dari segi pertumbuhan kuarter on kuarter ataupun 10 tahun ke 10 tahun, memang ini adalah lebih baik. Malah peningkatan 1.5% yang lebih laju ini pada suku kedua itu adalah disokong oleh peningkatan bukan sahaja daripada peningkatan aktiviti perbelanjaan, malah aktiviti pelaburan yang lebih baik. Dan sektor seperti pembinaan dan perkhidmatan juga turut mencatatkan pertumbuhan yang lebih kuat. Atas keyakinan ini, pertumbuhan domestik yang lebih baik ini kita jangka akan terus memberi sokongan kepada pertumbuhan ekonomi negara, dan kita yakin pertumbuhan 4% bagi tahun 2023 ini mampu dicapai oleh negara. Okey, kalau kita melihat kepada ataupun kalau kita rangkumkan dua data makro ini, iaitu pergerakan inflasi yang lebih sederhana dan juga pertumbuhan KDNK negara yang lebih mungkin perlahan, adakah MUIS menjangkakan sebarang perubahan di peringkat bank negara dari segi menentukan OPR dan juga rasa monetary kita, kerana kalau kita melihat juga ini sudah pasti ada dipengaruhi di peringkat terbangsa. Di Amerika Syarikat ini macam-macam cerita kita dengar daripada Jackson Hole dan juga sehinggalah kepada kedudukan The Fed pada ketika ini. Bagaimanakah semua ini boleh dirangkumkan dan akhirnya OPR kita ke mana hala tujunya boleh dijangkakan? Bila kita sebut tentang keputusan dasar monetary yang dibuat oleh bank negara, tumpuan khusus diberikan kepada situasi dalam ekonomi negara, khususnya melihat pada pergerakan inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Secara ringkas, saya menjangkakan OPR akan dikekalkan pada paras 3% hingga hujung tahun ini, kerana saya menjangkakan bank negara akan lebih memberi tumpuan kepada menyokong pertumbuhan ekonomi negara melihat kepada pertumbuhan KDNK yang lebih perlahan.
dan juga mengambil kira keadaan inflasi yang sebenarnya adalah terkawal, kerana kita lihat situasi inflasi di Malaysia tidaklah teruk atau setinggi yang dialami oleh negara-negara lain. Okey, Muiz, terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Itu tadi pakar ekonomi MIDF Research Abdul Muiz Nurhalim kerana membantu kami memahamkan kedudukan ekonomi semasa Malaysia.